Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majaza amma ba'du. Ya, kita berada di muka surat 194 dalam Kitabul Iman jilid pertama, hadis yang ke-15 kurungan 14. Tajuk dia keimanan yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. An Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka wa fi riwayatin ghairaka qal qul amantu billah summa istaqim rawahu Muslim. Sayyidina Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu berkata bahawa saya telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, beritahu kepadaku satu amalan yang lengkap. Satu amalan yang lengkap dalam Islam yang saya tidak perlu bertanya tentang hal tersebut, hal itu kepada sesiapa pun selepas Tuhan. Yakni selepas kewafatan Tuhan, beritahu pada saya satu amalan. Amalan yang mana? Yang lengkap. Dalam riwayat yang lain, selain Tuhan. Maknanya saya tak perlu tanya lagi dah selain Tuhan selepas ni. Cukup dengan Tuhan sahaja ya Rasulullah. Baginda SAW bersabda, katakanlah olehmu, ucapkanlah olehmu, saya beriman dengan Allah. Saya beriman padanya. Saya beriman dengan Allah. Kemudian tetap teguhlah kamu dengan iman kamu. Iaitu istiqamahlah kamu dengan iman kamu. Jadi Sufyan bin Abdullah bin Abdir bin Rabi'ah bin Haris, gelaran dia, kunyah dia Abu Amr As-Saqafi. Beliau ialah sahabat Rasulullah. Beliau dilantik sebagai amil, yakni governor di Taif pada zaman Khalifah Umar. Beliau meriwayatkan hadis ini daripada Nabi dan Sayyidina Umar. Antara mereka yang meriwayatkan hadis daripada beliau, anak beliau sendiri, iaitu Asim bin Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, Abdurrahman bin Ma'iz, Urwah bin Zubair, dan cucu beliau sendiri Muhammad bin Abi Suwaid yang dipanggil Mahmud bin Suwaid bin Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Kebiasaan sahabat, kehidupan mereka ialah mereka nampak akhirat di hadapan. Mereka nampak kehidupan akhirat di hadapan. Walaupun mereka masih lagi berada di dunia, tapi mereka melihat kepada kehidupan akhirat. Jadi sebab itu pertanyaan sahabat kepada Nabi berkenaan dengan akhirat. Pertanyaan sahabat kepada Rasulullah berkenaan akhirat. Sebab menginginkan akhirat. Sebab sahabat ni dia suka untuk kehidupan akhirat. Nabi kata, kunu abna al-akhirah wala takunu abna ad-dunya. Jadilah kamu anak-anak akhirat dan jangan kamu jadi anak-anak dunia. Jadi sebab itulah sahabat bila bertanya kepada Nabi, mesti pertanyaan itu berkisarkan kepada akhirat. Iaitu walaupun di dunia pun berkisar kepada akhirat. Apa maksudnya? Pertanyaan itu yang boleh mendatangkan faedah di akhirat. Sebab dunia ni manusia akan dapat sebagaimana yang telah diusahakan atau sebagaimana yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sebagaimana ditulis oleh Allah, itulah yang akan dapat, kurang atau lebih. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diusahakan tu, maksudnya Allah Taala memberi ikhtiar pada kita untuk berusaha. Tapi yang menentukannya ialah
Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan mereka menginginkan akhirat. Disebabkan ini sahabat bertanya soalan ini. Ya Rasulullah, selepas Tuhan meninggal nanti, beritahu pada saya satu amalan dalam Islam yang lengkap. Yang selepas ni saya tak perlu tanya lagi pada siapa. Maka Nabi SAW, hadis ini semakna dengan ayat yang Allah turunkan dalam surah Al-Fussilat ayat 30. Kesinambungan dia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata, mereka-mereka yang mana qalu, tetap qalu, mereka-mereka yang yakin kepada Allah dan berkata, Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul. Berimanlah kamu kepadanya dalam hadis tadi dan tetaplah kamu teguh dengan iman kamu. Yani Tuhan kami ialah Allah. Qalu, mereka-mereka yang berkata Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul. Akan turunlah malaikat. Jadi orang yang mana beriman kepada Allah dan beristiqamah di dalam amalannya, apa bantuan Allah, turunlah malaikat kepada mereka semasa mereka, dari masa ke masa-masa dengan memberi ilham dan petunjuk. Jangan kamu bimbang daripada berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu. Dan janganlah kamu berduka cita dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Maknanya beriman kepada Allah dan beristiqamah. Terus beristiqamah. Alladzina qalu rabbuna Allah. Ataqulu rajulu an yaqulu rabbuna Allah. Sabina Abu Bakar radhiyallahu anhu, apabila dia setelah beriman dan dia telah mengucapkan kalimah iman ini di depan orang kafir, dia dipukul sampai tak nampak rupa, nak mati dah. Maka datang Sayyidina Abbas meleraikan orang yang memukul dia, orang Quraisy yang memukul dia. Orang Quraisy tak boleh terima kalimah la ilaha illallah. Sebab dia kata apa? Kita dah ada Tuhan 360 berhala. Tuhan ni yang bantu kita hari-hari. Mana Tuhan yang esa, yang boleh selesaikan segala masalah? Maka ataqulur rajulu, kata Sayyidina Abbas, sebelum pakcik Nabi, sebelum dia masuk Islam, pakcik Nabi masuk Islam lewat kata Mekah. Ataqulur rajulu an yaqulu rabbuna Allah. Kenapa kau nak bunuh? Ataqulur rajulu, kenapa kau nak bunuh dan binasakan orang yang mengatakan Tuhannya itu Allah, Rabbnya itu Allah. Rabb itu maksudnya pencipta, penjaga, penaung, penguasa, penakluk. Orang yang mengatakan Allah itu Rabb dia, orang yang mengatakan bahawa Allah Tuhan itu adalah Rabbnya, Rabbuna Allah. Orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, Rabbuna. Jadi kalau Melayu, Rabb tu terjemah dia Tuhan. Tapi maksud dia di sini, Rabb ni ialah pencipta, penjaga, penguasa, penakluk. Orang yang yakin Allah itu penciptanya, penjaganya, pemberi rezekinya, penakluknya. Takkanlah kau nak bunuh orang macam ni, kata Sayyidina Abbas kepada orang Quraisy. Ataqulu rajulu an yaqulu rabbuna Allah. Orang yang mengatakan Tuhannya Allah dan dia beristiqamah. Jadi beriman kepada Allah itu tuntutan secara umum. Itu tuntutan secara iman secara ijmali, iaitu rangka kasar. Apabila seorang itu beriman, dia basicnya beriman kepada Allah. Jadi beriman kepada Allah, maka secara umum dia beriman kepada apa yang Allah perintahkan untuk beriman. Sebab tu
kita panggil rukun iman. Satu perkara pertama ialah beriman kepada Allah. Dan apa lagi? Dan ma'lahu wa ma'alaih. Dan apa sahaja perkara yang mana Allah perintahkan untuk kita beriman. Basic dia ialah kita beriman kepada Allah. Dan selepas tu kita beriman kepada perkara yang mana Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita beriman, yakni kita percaya. Itulah kita panggil dia rukun iman. Ada 6, iaitu rukun iman ni ada 6. Pertama, percaya kepada Allah. Kedua, percaya kepada malaikat. Lepas tu percaya kepada kitab. 3. Keempat, percaya kepada Rasul. Kelima, percaya pada hari kiamat. Keenam, percaya kepada qada dan qadar. 6 perkara ni. Yang asalnya satu tu yang besar. Beriman dengan Allah. Jadi, dan beriman dengan apa yang Allah perintahkan untuk beriman. Iaitu beriman dengan malaikat, kitab-kitab, para nabi dan sebagainya. Maka asasnya ialah beriman dengan Allah. Dan beriman dengan perkara yang lain. Iaitu yang dibina di atas iman tadi. Dan bukan setakat itu. Bukan setakat beriman saja. Tetapi beristiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Summa istaqamu itu maksudnya istiqamah, berterusan. Istiqamahlah kamu apabila apa sahaja yang Allah perintahkan untuk kita berusaha. Apa sahaja perintah, istiqamahlah, buatlah, teguhlah kamu. Sebagaimana yang Allah yakni berusaha untuk mengamalkannya walaupun terpaksa bersusah payah. Walaupun susah sedikit pun diperintahkan. Walaupun susah tidak sedikit pun perintah itu dikurangi. Tetap dengan pelaksanaan perintah. Bersama itu redha dengan segala ketentuan Allah. Dan dalam apa jua keadaan sakit ke, sihat ke, sejuk ke, panas ke, siang ke, malam ke. Maknanya, redha dengan ketentuan Allah. Apa yang Allah tentukan, kita redha kepadanya. Apa yang Allah tentukan, itu maksudnya kita redha. Kita menerima sahaja. Disebabkan ini, Nabi telah bersabda, mafhumnya satu ayat yang Allah perintahkan kepadaku dalam suratul Hud, yang menyebabkan aku jadi tua. Ayat ini menyebabkan Nabi kata sayyabadni. Ayat ni bila turun aku jadi tua. Sehingga beruban rambut Nabi dengan sebab ayat ini. Apa ayat itu? Fastaqim kama umirta. Fastaqim. Maka beristiqamahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Maknanya tetap teguh macam mana kita diperintahkan. Maknanya beristiqamahlah. Apakah perkara yang menyebabkan dalam ayat ini menjadi Nabi tua? Sehingga rambut Nabi beruban. Maksudnya apa bila turun ayat ni? Nabi terfikir. Fikir Nabi untuk menunaikan perintah sebagaimana yang dikehendaki Allah. Boleh ke? Macam mana Allah nak? Maknanya sebiji macam mana Allah nak. Bolehkah perintah tadi? Sempurnakah? Fikir untuk menunaikan perintah ini menyebabkan Nabi beruban rambut dia. Kita kata bolehkah? Sebab Allah. Allahumma la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Allahumma la uhsi. Ya Allah, kami tidak dapat memuji kamu sebagaimana pujian yang engkau telah berikan kepada zatmu. Nak memuji Allah macam mana Allah nak pun tak mampu. Apatah lagi menunaikan perintah Allah. Maknanya bagi pihak kita rasa takut dalam menunaikan perintah lagi. Sebab tu iman tu di antara takut dan harap. Takut kepada dosa-dosa kita. Dan harap kepada apa? Rahmat Allah.
Jadi sebab itu Imam Fakhrul Razi mengatakan istiqamah tu apa dia? Al-istiqamah amrun sya'bun wa syadid. Istiqamah itu satu amalan yang berat. Nak teruskan walaupun sikit berat. Berterusan. Jadi siapa yang dapat mengekalkan dia punya stamina, mengekalkan dia punya prestasi, tetap mengekalkan dia punya prestasi, maka itu satu amalan yang agak susah. Tapi siapa buat? Masya Allah. Ganjaran yang begitu besar. Siapa yang istiqamah, tatanazzala alaihimul malaikah. Maka Allah akan turunkan ke atasnya malaikat. Bermaksudnya, malaikat akan bantu dia. Malaikat akan bantu seseorang atau malaikat akan bantu kita. Dengan kita istiqamah tadi, malaikat akan bantu. Mudahkan kita untuk amalan tersebut. Bantuan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala bantu dengan diturunkan rahmat ke atas mereka. Tanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu. Dan malaikat tu kata, jangan risau, jangan bimbang. Menenangkan. Jadi kan apabila satu orang dia ada masalah dan orang tu tenangkan dia. Bila isteri ada masalah, suami akan tenangkan. Sabar, tak apa. Tak kisah. Jadi orang akan tenangkan. Sebab orang yang nak tenangkan ni. Nabi SAW agak cemas apabila diturunkan wahyu kali pertama kepada Nabi SAW. So siapa yang tenangkan dia? Isterinya, iaitu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha telah tenangkan Nabi. Apa? Masya-Allah. Jangan tuan risau. Tuan orang yang baik. Masya-Allah. Tuan orang yang baik dan tuan orang yang menyambung silaturrahim. Takkan Allah nak sia-siakan. Sebenarnya dia telah datang satu ujian. Ujianlah. Besar ujian tadi. Jadi kadang-kadang kita berkata, kenapalah orang tu dia baik tapi diuji juga. Dia baik tapi susahnya hidup dia. Kenapa dia diuji? Sebenarnya Allah nak tengok pada kita, adakah seorang tadi dia dapat berterusan dan beristiqamah. Boleh tak buat? Boleh tak buat? Boleh tak kekal stamina dia tu? Boleh tak dia berterusan dengan melakukan? Sebab itu Nabi kata SAW yang mafhumnya, buatlah amalan itu walaupun berterusan, walaupun dia sedikit sekali. Sikit pun terus. Istiqamah. Sikit pun terus istiqamah. Jadi sebab itu berkata ahad ulama, al-istiqamah khairum min alfi karamah. Istiqamah tadi, amalan istiqamah tadi lebih baik daripada 1000 keramat. Satu-satu amalan tu keramat orang tu ada keramat dia. Tak, amalan istiqamah tu lebih baik lagi daripada 1000 karamah. Istiqamah tu 1000 karamah. Nak istiqamah sembahyang jemaah. Masya-Allah. Bila kita teruskan sembahyang berjemaah, maka Allah mudahkan kita untuk istiqamah. Jadi bila orang istiqamah, maka bila dia tertinggal, Allah dia rasa sedih, susah. Dia rasa sedih. Tuan ustaz kami di Kelantan, ustaz. Satu orang ustaz, masya-Allah. Bila dia berdakwah begitu istiqamah. Saya tanya dia, ustaz, dalam ustaz berdakwah ni, apa dalam solat berjemaah ni, macam mana dengan keadaan solat berjemaah? Dia kata, alhamdulillah, dah 30 tahun saya tak tinggal solat berjemaah. 30 tahun tak tinggal solat berjemaah. Tak kira lah musafir ke, dalam luar ke, 30 tahun. Jadi 30 tahun saya tinggal. Jadi dalam 30 tahun tu dengan solat Jumaat ni macam mana? Dia kata 2 waktu sahaja saya tertinggal solat berjemaah. Maknanya istiqamah amalan dia tadi. Jadi nak istiqamah tu susah. Jadi sebab itulah
bila kita buat baik, kita istiqamah. Maknanya tak perlu buat banyak pun, tapi berterusan. Wa in qalla, walaupun sikit tapi berterusan. Allah Ta'ala sangat suka khairu umur adwamuha. Sebaik-baik amalan itu ialah dalam bersederhana, berterusan dalam sederhana. Dan dikatakan ahabbul a'mal ila Allah, dan satu amal yang sangat disukai oleh Allah adwamuha, dia berterusan, wa in kalla, walaupun sikit. Bukan malam ni banyak 100 rakaat, esok sebulan dah tak buat apa pun. Tak naklah. Okey, 2 rakaat, 4 rakaat, terus. So amalan tu sangat disayangi dan sangat disukai oleh Allah. Jadi 2 benda yang besar Nabi kata. Bila kamu yakin dan beriman kepada Allah, dan hendaklah kamu beriman kepada perkara atau apa yang Allah perintahkan untuk kamu beriman dengan, yaitu beristiqamah. Okey, 16 kefarduan di dalam Islam. Wa an Talhah bin Ubaidillah qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd tha'irur ra'thi nasma'u dawiyya sautihi wala nafqahu ma yaqulu hatta dana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa iza huwa yas'alu 'anil Islam faqalu ya Rasulullah faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam khamsu salawatin fi yawmi wa laylatin faqala hal 'alayya ghayruhunna qala la illa an tatawwa'a qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa siyamu syahri ramadan qala hal 'alayya ghayruhu qala la illa an tatawwa'a qala dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah qala hal 'alayya ghayruha la qala la illa an tatawwa'a qala fa adbara ar-rajulu wa huwa yaqul wallahi la azidu ala hadha wa la anqusu minhu faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam aflaha ar-rajulu in sadaqa. Muttafaqun alaih. Sayyidina Talhah bin Ubaidillah berkata, telah datang seorang lelaki daripada Najd, satu tempat kawasan tinggi di kawasan Tanah Hijaz, untuk bertemu Nabi. Datang jauh daripada Najd untuk bertemu Nabi. Dan untuk bertemu Rasulullah. Dan macam mana keadaan lelaki tadi? Kusuk masai rambut dia. Kusuk masai dah rambut dia. Orang kampung. Kusuk masai rambutnya. Kami mendengar duruan suaranya. Dengar masuk tu, Assalamualaikum. Kami duduk dengar. Duduk jauh lagi, muka pintu lagi. Kami duduk dekat mimbar ni. Assalamualaikum. Kami dengar suara dia, deruan suaranya. Tapi kami tak faham apa-apa yang dia katakan. Sebab jarak yang jauh tak dapat nak tangkap apa badui itu kata, apa lelaki tadi kata. Sehingga dia hampir kepada Rasulullah, baru kami faham bahawa dia bertanya tentang Islam. Nabi menjawab, dalam Islam ialah selepas syahadah tadi, kamu hendaklah solat 5 waktu sehari semalam. Mula-mula baru datang masuk Islam. Jadi dia bertanya, adakah apa-apa lain yang fardu ke atas saya selain daripada itu? Selain daripada solat fardu tu, ada tak solat-solat yang fardu lagi? Nabi menjawab, tak ada. Solat fardu 5 waktu saja. Melainkan jika kamu ingin solat sunat. Tapi kalau kamu nak buat solat sunat, okeylah. Begitu. Maka kamu boleh lakukan solat sunat tu. Tapi solat fardu 5 saja. Dulu pada perintah-perintah awal, solat fardu ni boleh tunai 2 kali. Tapi selepas tu, datang wahyu, perintah Allah, solat fardu boleh sekali je kena tunai. Tak boleh banyak kali.
Tak boleh ulang dah solat fardu. Dah buat lah. Tak boleh ulang. Apakah tidak, melainkan jika kamu ingin solat sunat, maka kamu boleh lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, puasa pada bulan Ramadan. Dia bertanya lagi, adakah apa-apa puasa yang fardu ke atas saya selain daripada itu? Jawab Nabi, tidak. Puasa pun sebulan Ramadan sahaja fardu. Hak lain tu tak ada. Kecuali melainkan kamu ingin melakukan puasa sunat, maka kamu boleh lakukan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kepadanya tentang zakat. Dia bertanya lagi, adakah apa-apa sedekah selain yang fardu ke atas saya? Selain daripada zakat? Baginda menjawab, tidak. Zakat tu zakat fardu. Melainkan jika kamu ingin bersedekah sunat, maka kamu boleh lakukan. Lelaki itu pun beredar daripada majlis Nabi. Demi Allah, lelaki itu kata, aku tak akan tambah amalan-amalan ini dan tak akan kurangkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia berjaya, aflahar rajul, lelaki tadi telah berjaya. Tapi syarat dia, jika dia berkata benar. Hadis muttafaq alaih. Ya, kusuk masai Talhah bin Ubaidillah. Jadi Najat, datang seorang lelaki daripada Najat. Najat ni kawasan yang tinggi yang berada di antara Iraq dengan Hijaz. Hijaz Muqaddas. Ia ialah sebuah kawasan tinggi. Dalam riwayat yang lain dinyatakan sahabat yang datang tadi. Siapa nama sahabat tadi? Zimam bin Sa'labah. Maksudnya Ziman bin Sa'labah. Diman bin Sa'labah. Daripada Bani Sa'ad bin Bakar. Daripada kabilah Halimatus Sa'diyah. Sebagai utusan daripada kampung beliau. Beliau ni wakil daripada orang-orang dia. Sebab tak semua orang boleh datang kepada Nabi. Satu rombongan Abdul Qais. Abdul Qais, dia datang pada Nabi. Itu pun tak boleh datang selalu. 10 tahun, 2 kali datang. Rombongan daripada kabilah yang datang untuk masuk Islam. Jadi, dalam riwayat yang lain, sahabat itu nama dia Zimam. Dan kusuk masai. Maksudnya kusuk masai rambut dia. Kenapa disebutkan lelaki itu begitu? Untuk menyatakan bahawa periwayat hadis ni, rawi tadi, ingatan dia jelas mengenai hadis ini, sehingga benda-benda kecil pun dia ingat. Ada satu orang datang, rambut dia kusuk masai. Sahabat Nabi SAW apabila bercerita tentang hadis-hadis Nabi, maka mereka semua seronok menceritakan. Seronok. Sebab apa? Bila cerita hadis Nabi kepada anak-anak murid dia, maka ingatan bersama Nabi segar. Seronok. Bila cerita hadis, aku pernah duduk dengan Nabi macam ni. Jadi, menyebut Nabi, menyebut orang yang dicinta itu amat berharga. Jadi, sebab itu dia menceritakan benda yang remeh-temeh pun cerita juga. Sebab apa? Seronok. Seronok. Kena marah kat Nabi pun seronok. Cerita juga pada murid dia, kami kena marah dulu kat Nabi. Nabi kena marah. Wa ana raghima anfu Abi Zarrin. Abu Zar. Semoga hidung kamu tercemar. Dia beritahu kat murid dia, Abu Zar, kenapa kau buat macam tu? Seronok. Sebab apa? Bila sebut tentang Nabi, bila sebut peristiwa itu, detail tentang Nabi, maka ingatan mereka pada orang yang disayangi bertambah sayang. Jadi sebab itu beliau sebut semua. Mengucapkan berulang kali, satu, agar tidak lupa perkara yang nak ditanya tadi.
Kusuk masai rambut dia. Sahabat itu menghampiri dekat Nabi. Beliau datang bertanya tentang Islam. Orang baru masuk Islam. Bertanya tentang Islam. Telah dijawab oleh baginda. Tapi rawi telah meringkaskan hadis ini. Sebab poin dia nak tunjuk beberapa perkara yang nak di-highlight. Dan banyak kadang-kadang kalau kita cerita separuh saja. Sebab kita cerita kepada satu orang. Berkenaan apa yang kita nak sampaikan. Satu benda tajuk yang kita nak sampaikan. Walaupun banyak benda tu panjang. Daripada jawapan Nabi, iaitu Islam. Ialah Islam tu menunaikan solat, puasa dan zakat dan seterusnya. Jelaslah daripada jawapan Nabi, sahabat tersebut bertanya tentang kefarduan di dalam Islam. Bukan tanya mahiyatul Islam. Apakah hakikat sebagai seorang Islam? Tak. Apa benda yang wajib dan yang fardu yang Allah perintahkan kepada orang Islam. Okey. Adakah solat witir tu wajib? Tengok Dalam Islam ni ada 5 solat yang fardu. Dalam 4 mazhab kata 5 solat fardu ni ittifaq. Cuma Imam Abu Hanifah mengatakan solat witir wajib. Solat witir ni wajib. Kita solat witir sunat muakkadah, sunat yang dituntut. Nabi tak pernah tinggal solat witir. Kita buat solat witir bulan puasa je. Jangan. Solat witir ni kena buat setiap malam. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dia habiskan 30 juzuk Quran dalam solat witir dia. Sepanjang setiap hari habis Quran 30 juzuk baca dalam solat witir saja. Solat witir tu paling kurang kalau mengikut mazhab kita 1 rakaat saja. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik kata 3 rakaat paling kurang. Okey, kita ambil at least 3 lah. Biasa pun kita buat solat witir pun 3 rakaat. So dalam 3 rakaat tu Sayyidina Uthman telah habiskan dia sebuah Quran dia dalam solat witir. Habis Quran tu dalam solat witir je. Jadi sebab itu Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi menyatakan solat witir tu wajib. Cuma dia beza sikit. Wajib ni rendah sikit pada fardu. Kita kata wajib dan fardu sama dari sudut pelaksanaan. Cuma dari sudut dalil berbeza. Dari sudut dalil berbeza. Sembahyang fardu. Fatihah wajib. Bukan Fatihah fardu, Fatihah wajib. Tapi fardu dengan wajib, kalau kita tengok dalam usul pula, dalam usul fiqh, al-fardu wal wajib mutaradifani. Fardu dan wajib itu sama ya, dari segi pelaksanaan, dari segi amali. Tapi dari segi dalil dan hujah, keluarnya fardu lain. Keluarnya wajib tu lain. Tapi hukum dua-dua mesti kena tunai. Sama ada fardu atau wajib. Jadi sebab itu kita kata fardu lain, wajib lain. Sebab itu dalam haji kita akan dapat beza. Fardu haji, rukun haji dan syarat wajib haji. Lain gitu. Dalam haji tu dia ada beza situ. Benda-benda yang rukun dalam haji apa? Tawaf ifadah, sa'i. Benda-benda yang rukun. Jadi sebelum tu apa dia? Rukun wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah, syarat tu syarat wajib tu. Itu fardu tu, wukuf di Arafah. Tak wukuf, so haji tak kira. Kalau tak sempat wukuf tahun depan, bila datang niat nak buat haji, tak sempat wukuf. Tahun depan kena qada balik. Ramai orang pergi haji tak sempat buat haji. Mungkin sebabkan keuzuran dan sakit dan sebagainya. So tak dapat apa dia? Tak dapat wukuf di Arafah. Maka al-hajj wal Arafah, Nabi kata. Haji itu Arafah lah main dia.
Benda fardu dia. Iaitu Arafah, itu kefarduan haji. Maknanya dia panggil rukun haji. Fardu tu, rukun haji. Lepas tu, tawaf, sa'i. Lepas tu ada pula wajib haji. Apa dia? Mabit di Mina, bermalam di Mina. Itu wajib haji. Syarat wajib haji. Melontar. Begitu. Jadi, dia ada fardu, ada wajib. Jadi, bila haji ni, haji kita dapat beza. Ada fardu iaitu rukun dan ada wajib. Ada syarat wajib haji. Syarat rukun haji. Syarat wajib haji. Begitu. Jadi, Imam Abu Hanifah kata, selain daripada solat 5 waktu, solat witir ni bagi mereka wajib. Bukan fardu pun wajib. Tapi tak buat berdosa lah. Solat witir ni wajib bagi mazhab Imam Abu Hanifah. Cuma kita solat muakkadah. Sunat muakkadah. Jadi sebab tu insyaAllah jangan tinggalkan solat witir ni. Kalau malas sekalipun, buatlah 1 rakaat. Kalau malas sangat pun, lepas solat isyak tu, lepas sembahyang sunat ba'diyah tu, terus buat witir 3 rakaat. Supaya apa? Senang nanti. Kalau tak terbangun, kita dah solat witir. Lepas tu kalau kita bangun pula tahajud, kita dah solat witir. Orang kata solat witir tu solat penutup. Tak. Kita sembahyang dahulu selepas isyak. Lepas tu kalau kita bangun tahajud, kita boleh mulakan tahajud. Walaupun kita dah sudahkan witir. Jadi sebab itu dalam witir ni, ada sahabat buat terus. Sayyidina Abu Bakar, dia buat terus lepas solat isyak. Solat sunat isyak dia buat terus. Sayyidina Umar, dia buat masa tahajud. Lepas tahajud. Jadi kita kena jaga solat witir ni. Dia bukan hanya pada bulan puasa sahaja. Tapi solat witir ni mesti dilakukan berterusan. Berterusan. Hukumnya dari segi pelaksanaan, jika ditinggalkan fardu ataupun wajib, maka semua seorang itu berdosa. Fardu tu sabit daripada dalil qat'i dan wajib sabit daripada zanni. Itu cara dia lah. Maksudnya Quran itu dalil qat'i dan qiraat daripada qiraat tawatur dan masyhur, dan hadis juga khabar tawatur masyhur, dalilnya qat'i, dan jika daripada khabar wahid dalilnya zanni. Jadi perbezaan mazhab Syafi'i dan Imam Abu Hanifah ialah pada khabar wahid, iaitu beliau berpendapat khabar wahid tidak boleh menjadi suatu hukum fardu. Dia kata itu dia kenapa keluar macam tu. Jadi sebab itu solat tu aqimus solah wa atuz zakah. Sembahyang tu fardu, tapi la salata illa bi Fatihatil Kitab. Tak baca surah Fatihah dalam sembahyang tak sah. Tak sah. Itu kita kata wajib baca solat Fatihah. Wajib. Wajib. Tapi cuma Imam Hanifah dia wajib beza sikit dengan fardu. Kita wajib dengan fardu beza dari segi pengeluaran hukum tadi. Tapi dari segi praktikal, dari segi perintah, dari segi pelaksanaan, benda tu sama saja dua. Fardu maupun wajib. Okey. Dan dia kata tak ada selain tu kecuali apa yang sunat. Ada satu lagi permasalahan. Apabila kita mulakan sunat, maka wajib sempurna ke tak atau tidak? Misalnya kalau sembahyang sunat. Sembahyang sunat ni, dia bila dimulakan, wajib sudah ke tak? Kita kata namun sunat. Okeylah, tak wajib lah. Dia siapkan. Kalau jika dia batalkan sembahyang sunatnya, dan jika dia batalkan sembahyang sunat, dia tak habiskan sembahyang sunat dia, maka tak wajib qada sebab dia sunat. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah, dalam mazhab Hanafi, siapa mulakan yang sunat, dia wajib kena sudah.
Bilanya dia dah mula sembahyang sunat dah. So dia kena sudahkan. Kalau dia tak sudah, dia kena qada balik sebab benda tu dah wajib. Kita tak. Kita dalam mazhab kita, bila kita dah mulakan yang sunat, maka eloklah kita sempurnanya. Tapi jika kita tak dapat sempurnakan, maka kita terbatal sembahyang sunat tadi. Atau kita batalkan sembahyang sunat tadi. Tengah-tengah sembahyang kita batalkan. Ada orang panggil, kita batalkan. Mak kita panggil, penting, kita batalkan. Maka batallah yang sunat, tak perlu diqada. Tetapi bagi mazhab Imam Hanifah, mana-mana sunat bila dah mula wajib kena sudah. Kena sudah. Mana-mana sunat. Jadi perbuatan sunat yang telah dimulakan tidak menjadi wajib bagi mazhab kita. Misalnya seorang memulakan solat, kemudian dia terbatal atau dibatalkan. Mengikut mazhab Hanafi, solat tersebut wajib diqadakan. Dalam mazhab kita Syafi'i, tidak perlu qada. Kenapa? Wajib itu hanya amalan wajib saja kena qada. Fardu saja kena qada apabila tak sempurna. Dalilnya illa an tatawwa'a. Jadi kita kata dia tak. Dia kata tak. Mula wajib sudah. Gitu. Masa duduk belajar dulu sekali saya jumpa kawan. Masa tu dia kecil-kecil dia duduk belajar hafiz lagi. Dia budak Iran. Nama dia Ishaq. Dia duduk Iran. Lepas tu kita orang jumpa dia di India, Nizamuddin. Dia keluar masa tu keluar Jumaat setahun datang Nizamuddin. Besar lah. Kau besar lah. Jadi dia duduk tengah bual-bual dengan saya. Iqamat sembahyang Isyak. Dia pun sembahyang sekali. Lepas sembahyang Isyak, tarawih lagi pula. 20 rakaat. Lepas tu witir pula 3 rakaat. Lepas sembahyang, baru teringat. Tadi aku tak wudu. Aku sembahyang tak ada wudu. Oh Allah. Jadi, dia dah sembahyang fardu, sembahyang witir, sembahyang tarawih dan sembahyang witir. Fardu tu kena ganti lah. Tapi dalam mazhab Hanafi, fardu kena qada, witir. Tarawih kena qada, witir kena qada. Sebab dia dah mula dah. Walaupun dalam dia tidak berwudu. Dia dah mula dah. Maka kena qada. Syukurlah kita. Tak berat sangat. Tidak kita kena qada habis. Kata, aku ni kena qada. Dia kata, boleh tak aku jadi Syafi'i sekejap? Tak payah qada. Aku qada sembahyang subuh, sembahyang Isyak aja. Mana boleh? Dah kamu dah tentukan satu keputusan. Jadi sekarang ni orang nak buat, dia pandai semua mazhab. Ikut dia nak buat macam mana. Tak boleh. Walaupun pandai mazhab banyak-banyak, dia kena pilih satu saja mazhab. Itu keputusan ulama. Siapa boleh bagi fatwa pada 4 mazhab ni, dia pandai, dia boleh bagi fatwa 4 mazhab. Tapi dia mesti pilih satu mazhab untuk dia amalkan. Tidak dia amal, dia campur semua 4 mazhab ni, dia jadi nafsu. Dia akan jadi, sini aku amal mazhab ni lah. Sini aku amal mazhab ni lah. Sini aku amal mazhab ni lah. Tak boleh. Bertaklid, kita hanya satu saja. Kadang-kadang masalah-masalah tertentu yang terpencil kecil-kecil tu okeylah. Tapi tak boleh senang-senang nak senang. Tukar, sewenang-wenang nak tukar. Sini tak apalah. Sini tak boleh lah. Sini boleh lah. Allah, batal. Luka, terbatal, luka. Maka mengalir air darah tadi. Maka wuduk batal. Sebab luka tadi keluarnya sesuatu. Walaupun bukan daripada 2 jalan. Hubul dan dubur. Tapi luka tadi bila luka dan darah mengalir. Maka batal wuduk bagi mazhab Hanafi. Kita tak batal. Kita tak faham? Kita tak batal. Situ kita kata tak apa. Pakai mazhab Syafi'i. Lepas tu bersentuh dengan isteri pula. Tak apa, mazhab Hanafi kata tak batal wuduk. Pakai mazhab Hanafi pula. Tak boleh. Campur-campur tu dia akan jadi nafsu. Dia kena tetap satu
Dia kena pilih satu. Sebab tu dia kena declare. Dia kena declare. Declare. Sebab tu kita bila kita merdeka, kita dah declare dah. Mazhab kita untuk mudahkan awam, kita bermazhab Syafi'i. Jadi semua kita mazhab Syafi'i. Mudah, senang. Dan kita berakidah Asy'ariyah, senang. Kita tak declare. Bila sebuah negara merdeka, Pakistan dia merdeka. 47 dia merdeka. Peperangan, lepas tu pesta Pakistan berpecah dengan India 47. Lepas tu merdeka. Dan bila merdeka dia declare lah mazhab Hanafi. Akidah Maturidi. So dia declare. Supaya apa? Senang nak beramal dengan sesuatu masalah tadi. Gini. Cuma kalau 30% dalam satu masalah itu boleh ubah-ubah 30% itu bermaksud kita masih lagi mengikut mazhab asal. Kadang-kadang 30%. Dia kata kamu pun Syafi'i, tak amal Syafi'i pun. Ada orang tu kata sebelah-sebelah tu kata, orang utara kata kau Syafi'i pun, mana amal Syafi'i sepenuhnya? 30% okey lagi. Dia dikira pengikut. Sebab 30% tu kadang-kadang hukum fatwa dia berbeza. Fatwa yang akan berbeza ditentukan oleh mufti dan sidang-sidang mufti tadi, ahli fatwa berbeza hukumnya. 30% tak jadi masalah. Dia masih lagi terikat kepada mazhab. Jangan suka hati nak tukar. Ni kata tak apa. Ni hadis kata tak apa ni. Tak boleh. Dia kena tetapkan sesuatu untuk mudahkan. Untuk mudahkan penyelesaian masalah tadi. Tidak senang. Tak apa, saya Hanafi sini. Tu susah Tok Qadi nak butuh macam mana. Tu yang jadi haru biru tu. Apa? Dia nak amalkan. Dia nak amalkan mazhab lain. Tapi jangan kata mazhab kita salah. Mazhab dia betul. Dia tak nak buat kunut. Jangan kata kunut tu bid'ah. Dia keluarkan, dia tak buat kunut. Dia bid'ah kunut. Sunat. Dia bid'ah. Beza lain jauh. Jadi itu supaya tidak haru biru masyarakat. Masyarakat ni tak haru biru. Okey, panjang dia kenapa? Wala tubtilu sadaqah. Akhir sekali. Aflahar rajulu in sadaqah. Nabi kata, berjayalah lelaki itu jika dia benar. Jika hadis ini berbeza dengan hadis Abu Hurairah. Ni hadis ni berbeza dengan hadis Abu Hurairah. Ni hadis Talhah. Hadis Abu Hurairah sebelum ni, dua sebelum ni, mengatakan ialah apa dia? Nabi kata, barang siapa man sarrahu an yanzura ila rajul. Barang siapa nak tengok, berapa saya suka nak tengok lelaki ahli syurga, tengoklah lelaki itu. Adakah hadis yang ke-14 itu dengan hadis ke-16 ni lelaki sama atau tidak? Sebab hadis yang ke-14 Nabi kata berjaya. So, bila kamu nak tengok, bila kamu suka nak tengok lelaki ahli syurga, maka tengoklah lelaki itu. Nabi kata lelaki ahli syurga. Di sini Nabi kata berjaya lelaki itu jika dia benar. Jadi adakah hadis ni berbeza? Okey. Kalau hadis ni satu peristiwa. Kalau hadis ni dua peristiwa, okey, tak jadi masalah. Itu lelaki lain, ni lelaki lain. Tapi kalau hadis ni dalam satu peristiwa. Seorang je berlaku ke atas seorang. Hadis Abu Hurairah, orang itulah. Hadis Talhah, itulah orangnya. Sama. Kalau hadis Abu Hurairah, orang lain. Hadis Sayyidina Talhah, orang lain. Tak jadi masalah. Sebab dua orang, dua situasi, dua peristiwa. Dan itu tak menjadi persoalan. Tapi yang menjadi persoalan, adakah hadis Sayyidina Abu Hurairah tu, lelaki dalam Sayyidina Abu Hurairah tadi, sama atau lelaki dalam hadis Talhah ni sama dengan hadis Abu Hurairah. Jadi kalau sama, statement berbeza saudara. Dia telah nak seolah Nabi mengeluarkan statement berbeza. Nabi kata kalau nak tengok ahli syurga, tengoklah lelaki tu. Bila hadis Talhah pula, lelaki yang sama Nabi kata berjaya orang tu kalau dia betul. Jadi ulama
cuba untuk mencari jalan supaya tatbik. Tatbik dia apa dia? Maksudnya tatbik dia ialah syurga tu dah yakin dah. Laki tu laki syurga dah. Cuma tingkatan di syurga tu tak tahu lagi hak mana. Tingkat atas atau tingkat bawah sikit. Syurga tu dah betul lah. Dan yang kedua, iaitu syurga itu tanpa dimasukkan pada dalam neraka. Maksudnya, dia nak kata mudahnya ginilah. Maksudnya, bila lelaki tak didengar, Nabi kata, tak tahu lagi syurga ke tak. Jadi supaya dia tak seronok syok sendiri. Nabi kata, tapi bila dia tak nampak, sahabat tinggal, Nabi kata, itulah ahli syurga. Nabi tak kata terus dia ahli syurga. Nabi kata dia berjaya jika dia benar. Yang dia buat semua aku suruh tadi, dia berjaya jika dia benar. Tapi bila dia tak gaib, maka Nabi kata, itulah ahli syurga. Dan Nabi yakin bahawa dia akan melakukan apa yang Nabi perintahkan. Itu dia panggil 2-3 jawapan yang kita dulu. Jadi itulah. Maksudnya, dia maka tak jadi masalah lah. Maksudnya, bila dia dengar, Nabi kata, jangan seronok lah. Jangan seronok syok sendiri. Dia ni insyaAllah akan berjaya bila dia betul-betul buat. Tadi dia kata, bila orang tu tak ada, memang dia dah berjaya. Dah orang syurga dah tu. Maksudnya, Nabi tak nak dengar bagi tahu dia ahli syurga. Sebab apa? Orang ni seronok. Kamu syurga dah. Lepas syurga tak buat apa. Tak apa dah. Dah dapat garanti dah. Granted dah daripada Nabi. Tak payah buat apa pun. Tak. Sahabat tidak macam tu. Walaupun dapat sertifikat daripada Nabi syurga, tapi tetap istiqamah dengan amalan tadi. Sebab tu istiqamah juga amalan tadi. Sebab tu dia bawa hadis tengah tu, hadis istiqamah. Di antara dua cerita tadi, dia bawa hadis istiqamah. Dia tetap mendapat, kena istiqamah juga. Tak boleh tinggal macam tu. Jadi maksudnya, kita ni, sahabat Nabi SAW, walaupun mendapat, walaupun mendapat jaminan untuk masuk syurga, maka tetap buat amalan tu juga. Kita ni bahayanya, engkau tak payah buatlah kau syurga dah. Seronok. Tak semayang, tak apa. Jadi ada mazhab gitu sekarang. Pergi cari satu orang guru tu kata, kau syurga dah. Tak payah buat apa dah, syurga dah kau. Orang semua orang nak syurga. Lepas tu, dunia tak payah buat apa dah. Semayang pun tak susah dah. Tak payah apa dah. Syurga dah. Mana boleh. Tak ada orang boleh jaminan. Nabi bagi. Tapi sahabat, Nabi bagi jaminan pun, ma darral Osman ba'dal yaum. Sayyidina Osman, masa peperangan Tabuk, dia sapat 10,000 tentera. Tabuk ni 30,000 tentera. Dia sapat 10,000 tentera. Setiap orang lengkap dengan pedang, perisai. 10,000 orang dia sapat. 1/3 dia sapat. Nabi kata, ma darral Osman ba'dal yaum marratain. Osman lepas ni tak buat apa pun syurga dah. Tapi Sayyidina Osman, dia tidak berpada dengan apa jaminan tadi. Dia tetap buat amalan. Apa amalan dia? Zaman tengah sibuk-sibuk jadi pemimpin, khalifah. Sembahyang. Sudahkan Quran dalam sembahyang witir tadi. Tu khalifah tu, sibuk tu. Tapi boleh juga baca Quran dalam sunat witir je. Perhabis 30 juzuk sehari dalam sunat witir je. Tetap melakukan amal. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala istiqamahkan kita untuk sesuatu amalan. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana وكنئنا بما رزقتنا ولا تزهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله